Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bertemu dalam forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli kita pada hari ini, fahaman liberalisme dan pluralisme merupakan salah satu contoh daripada ajaran sesat yang berkembang pesat di negara maju yang membangun termasuk di negara kita. Oleh itu, kita sedia maklum pada zaman yang dugaan ini, akidah Islam dalam kalangan umat Islam semakin membimbangkan, terutama golongan muda yang mudah terpengaruh dengan budaya barat yang terpapar di media sosial mereka kerana mudah mengakses kepada media sebegini. Fahaman ini perlu ditertibkan kerana fahaman ini adalah bertentangan dengan fahaman agama Islam. Justru itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kita yang segak serta menawan pada hari ini. Saya, Muhammad Syarul bin Muhammad Saleh dari Praktikal MG9 selaku moderator pada hari ini dengan penuh rendah hati ingin mengalu-alukan kedatangan dua orang panel kita pada pagi ini. Memperkenalkan ahli panel 1, Saudari Farah Amirah binti Bakri. Seterusnya ahli panel kedua kita pula Saudari Nurul Hudahan binti Muhammad. Selamat datang saudari-saudari sekalian. Selesai salam perkenalan daripada semua ahli panel, marilah kita memulakan forum kita yang bertajuk Fahaman Liberalisme dan Pluralisme. Sidang hadirin yang dihormati, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan fahaman liberalisme dan ciri-cirinya? Justru itu, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Farah Amirah untuk memberikan penjelasan tentang ciri-ciri liberalisme. Silakan saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Pertama sekali, izinkan saya menerangkan maksud liberalisme. Liberalisme bermaksud memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Perkara liberalisme berasal daripada bahasa Inggeris bererti kebebasan. Perkataan ini merujuk perkataan liberty dalam bahasa Inggeris atau perkataan liberate dari bahasa Perancis bermaksud bebas. Syekh Sulaiman Al-Qirasi dalam kitabnya Libralia Al-Qishari menyatakan liberalisme ialah mazhab pemikiran yang mementingkan kebebasan individu. Seterusnya, pemikiran liberal ini mempunyai 3 asas iaitu kebebasan. Berdasarkan asas kebebasan ini bermaksud setiap individu bebas untuk melakukan apa sahaja perbuatan yang ingin dilakukan. Pihak pemerintah atau kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk membuat peraturan atau tegahan. Perbuatan yang dilakukan hanya mampu dibatasi atau disekat oleh undang-undang yang dibuat oleh individu itu dan tidak terikat dengan peraturan agama. Selain itu, ciri-ciri fahaman liberal ialah manusia menjadikan akal sebagai sumber hukum. Hal ini disebabkan pemikiran mereka berbeza-beza sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap modernisasi barat. Golongan ini juga bersepakat mengutamakan logik akal daripada menggunakan Al-Quran dan hadis dalam hujah. Hal ini menyebabkan mereka sesat dengan ajaran yang mereka ikuti tanpa berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Seterusnya, ciri-ciri fahaman liberal ialah golongan tersebut memilih pemimpin yang sesat dan keliru sebagai ketua. Hal ini kerana mereka menganggap ulama atau cerdik pandai Islam orang yang konservatif dan tidak tahu hak asasi manusia. Hakikat sebenarnya, golongan liberalisme ini ingin mengajak Muslim mengikuti pemikiran Barat disebut sebagai westernisasi sekaligus menghilangkan akidah Islamiah dalam diri umat Islam.
Hal ini juga adalah satu jalan memudahkan musuh Islam menghancurkan umat Islam yang lain, sehingga mereka anggap fahaman liberal suatu yang mendesak, penting serta sangat sesuai dengan kemajuan Islam untuk masa hadapan. Tambahan pula, urusan negara dipisahkan dengan hubungan dan keyakinan agama kerana mereka percaya sesuatu perkara itu tidak dapat diperoleh melainkan dengan usaha melalui kekuatan fizikal dan kekuatan akal semata-mata. Mereka juga beranggap pihak pemerintah berkewajipan melindungi rakyat kerana pada pandangan mereka negara terbentuk untuk menjaga hak asasi setiap individu dan negara perlu terpisah dari agama dan pemikiran mazhab sedia ada. Sekian sudah penerangan saya tentang fahaman liberalisme. Seterusnya, saya ingin menjelaskan tentang fahaman pluralisme. Sidang hadirin yang dihormati, terlebih dahulu, saya ingin menerangkan konsep tentang pluralisme iaitu sistem di mana ia menerima dan mengiktiraf pelbagai kedudukan, pemikiran dan kepercayaan agama dalam masyarakat. Menurut Ethan M. Moliano, ialah seorang ahli bahasa Indonesia. Beliau menyatakan pluralisme merupakan suatu hal yang memberikan makna jamak dari segi kebudayaan dan sektor sosial yang berbeza-beza dalam suatu masyarakat. Disebabkan kerana rasa hormat terhadap kebudayaan kaum-kaum lain, terlahirnya dasar landasan pluralisme. Manakala, pluralisme dalam konteks agama pula bermaksud sistem di mana tiada agama tunggal untuk menjadi sumber kebenaran dan nilai yang benar dalam sesuatu agama. Fahaman ini bermaksud bahawa kesemua agama yang terdapat dalam dunia mempunyai kebenaran yang tersendiri yang menjadikannya satu agama yang kukuh atau setidak-tidaknya terdapat kebenaran yang benar dalam agama lain. Namun, pernyataan tersebut bercanggah dengan pandangan agama Islam. Hal ini kerana dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang bermaksud untukmu agamamu, untukku agamaku. Ayat ini bermaksud bahawa agama Islam menghargai toleransi antara agama lain tetapi menolak bahawa semua agama adalah sama seperti yang dinyatakan oleh golongan pluralisme. Dalam erti kata lain, agama Islam tidak menganggap Tuhan yang disembah iaitu Allah ialah Tuhan yang disembah oleh agama lain. Walaupun pluralisme agama di negara Malaysia kurang begiat aktif seperti di negara Indonesia, tetapi amat menyedihkan apabila bahawa segelintir orang Muslim di Malaysia mudah terpengaruh dengan fahaman pluralisme. Hal ini kerana mereka telah dibutakan oleh ideologi pluralisme agama yang mengisytiharkan bahawa semua agama mempunyai pengakhiran yang sama tetapi jalan yang berbeza. Disebabkan mempunyai pengakhiran yang sama, mereka menganggap bahawa agama lain yang lebih bebas daripada agama Islam akan membuat kehidupan mereka lebih mudah. Oleh itu, fahaman pluralisme dalam konteks agama hendaklah dibantras agar tidak akan lagi seseorang keluar dari dalam agama Islam. Namun, terdapat juga ramai orang kafir yang juga berhijrah kepada agama Islam. Hal ini kerana mereka sudah tertarik dengan pegangan orang Muslim yang kukuh dan kurang terpengaruh dengan ideologi pluralisme agama. Sebagai contoh, kerajaan Malaysia pernah mengharamkan buku pluralisme agama kerana boleh mempengaruhi keruntuhan agama Islam di Malaysia. Oleh itu, mereka yakin bahawa agama Islam agama yang benar dan ingin memasukinya. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama kita atas penjelasan yang terperinci dan menarik tentang fahaman liberalisme dan pluralisme. Apa yang dikatakan saudari Farah Aminah sebentar tadi mengenai keluar masuk agama memang benar. Kita sudah lagi melihat akhbar atau media masa yang memaparkan seorang Muslim yang murtad kerana mereka terpengaruh dengan fahaman sebegini. Ada juga yang memperoleh hidayah daripada Allah SWT. Mereka yang bukan Islam menganut agama Islam atas keindahan yang mereka lihat terhadap agama Islam. Oleh itu, sebab itulah kita haruslah menunjuk imej yang lebih baik untuk menarik lebih ramai lagi umat manusia untuk menganut agama Islam.
Sekarang kita beralih ke panel kedua. Bolehkah panel kedua kita Saudari Nurul Huda untuk menjelaskan faktor-faktor penyebaran dan cara-cara mengatasi liberalisme dan pluralisme? Terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terdapat 4 faktor penyebaran liberalisme dan pluralisme di Malaysia. Antaranya penyebaran melalui media massa, penyebaran melalui ajaran keagamaan, melalui kursus kepimpinan dan pengurusan serta melalui tokoh-tokoh berfahaman liberalisme dan pluralisme. Media massa merupakan agen teknologi yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Antara media massa tersebut media cetak seperti akhbar, majalah dan buku serta melalui media elektronik seperti televisyen, radio dan internet. Sebagai contoh, terdapat buku melalui dan pluralisme agama yang telah diterbitkan sama ada oleh penerbit Indonesia atau Malaysia boleh dapati antaranya Penerbit Haji Azhar beberapa tokoh. Terdapat juga penyebaran lain. Saya sambung tadi. Pertama sekali, penyebaran media massa. Media massa merupakan agen teknologi yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Antara media massa tersebut ialah media cetak seperti akhbar, majalah dan buku serta melalui media elektronik seperti televisyen, radio dan internet. Sebagai contoh, terdapat buku-buku mengenai liberalisme dan pluralisme agama yang telah diterbitkan sama ada oleh penerbit Indonesia atau Malaysia boleh didapati antaranya ialah penulisan Azmuyardi Azra dan beberapa tokoh lain. Terdapat juga penyebaran melalui artikel-artikel dalam majalah. Sebagai contoh, Ulil Absar Abdullah dalam majalah Gatra 21 Disember 2002 menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan agama yang paling benar. Faktor seterusnya melalui medium internet. Medium internet merupakan medium terpantas dalam teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini. Masyarakat mudah untuk mengakses maklumat-maklumat melalui internet tanpa batasan jarak, masa dan negara. Sepatah sekilat segala maklumat senang diperolehi. Medium internet yang digunakan di Malaysia untuk mempromosikan fahaman ini ialah melalui laman web, Facebook dan juga Instagram. Sebagai contoh, Sister in Islam mempromosikannya di laman web www.sisterinislam.org.my. Selain itu, penyebaran melalui ajaran-ajaran keagamaan yang telah difatwakan sesat. Antara ajaran-ajaran keagamaan ini ialah ajaran Ayah Fin, iaitu Arifin Muhammad atau yang dikenali juga dengan Kerajaan Langit Ayah Fin. Ajaran ini diasaskan oleh Arifin Muhammad di Hulu Besut, Terengganu. Dalam pada itu, penyebaran melalui kursus kepimpinan dan pengurusan yang asalnya dikesan mempunyai elemen-elemen pluralisme agama di dalamnya. Akhir sekali, penyebaran melalui tokoh-tokoh yang berfahaman liberalisme atau pluralisme. Antaranya ialah tokoh-tokoh dari luar dan juga dari Malaysia sendiri. Tokoh Malaysia antaranya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Religion Pluralism in a Divided World di London School of Economics. Bagi mengelakkan ajaran ini disebarkan dengan lebih banyak, terdapat cara-cara bagi mengatasi fahaman liberalisme dan pluralisme ini. Antaranya ialah menurut pengurusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Muhammad Husin Munawi pada 2014 hingga 2019, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS melaksanakan 582 aktiviti melibatkan sesi penjelasan, seminar, konvensyen, bisikan dan siasatan. Selain itu, pemantauan media sosial dan penerbitan buku telah dilaksanakan di Johor. Pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri, Tosrin Javanti berkata, keadaan masih terkawal namun pemantauannya tetap berterusan.
Johor juga mewujudkan Jabatan Brigade ASWJ yang bertujuan memperkukuhkan fahaman tersebut bermula Januari 2021. Masyarakat Islam juga boleh dididik dengan pendidikan dengan memperkasakan ilmu asas yang utama iaitu ilmu agama. Hal ini, masyarakat dapat mempelajari agama Islam sedikit demi sedikit bagi mengukuhkan keimanan dalam diri. Sebagai contoh, masyarakat dapat melakukan solat berjemaah di masjid, mengikuti ceramah agama serta menyertai kelas-kelas agama di kawasan yang berdekatan dengan rumah masing-masing. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua tadi tentang penjelasan cara-cara untuk mengatasi fahaman liberalisme dan pluralisme. Okey, untuk sesi soal jawab ini, saya memberi peluang kepada para hadirin untuk mengajukan soalan kepada panel-panel kita. Dipersilakan para hadirin. Alhamdulillah ada respon daripada para hadirin dan hadirat. Soalan yang diajukan berbunyi, apakah faktor penyebaran liberalisme dan pluralisme di Malaysia melalui media massa? Untuk menjawab soalan ini, saya mempersilakan panel pertama kita iaitu saudara Farah Amira untuk memberikan pencerahan. Dipersilakan panel pertama kita. Terima kasih kepada saudari moderator dan juga kepada yang bertanya iaitu saudari Nur Syafiqah. Izinkan saya menerangkan jawapan ini. Media massa merupakan ejen teknologi yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Antara media massa tersebut ialah media cetak seperti akhbar, majalah dan buku serta melalui media elektronik seperti televisyen, radio dan internet. Sebagai contoh, terdapat buku-buku mengenai liberalisme dan pluralisme agama yang telah diterbitkan sama ada oleh penerbit Indonesia atau Malaysia. Boleh didapati antaranya ialah penulisan Azmuyardi, Azra dan beberapa tokoh lain. Terdapat juga penyebaran melalui artikel-artikel dalam majalah. Sebagai contoh, Ulil Absar Abdallah dalam majalah Gatra 21 Disember 2002 menyatakan bahawa semua agama adalah sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan agama yang paling benar. Seterusnya, melalui medium internet. Medium internet merupakan medium terpantas dalam teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini. Masyarakat mudah untuk mengakses maklumat-maklumat melalui internet tanpa batasan jarak, masa dan negara. Sempatan sekilat segala maklumat senang diperolehi. Medium internet yang digunakan di Malaysia untuk mempromosikan fahaman ini ialah melalui laman web, Facebook juga Instagram. Sebagai contoh, Sister in Islam mempromosikannya di laman web www.sistersinislam.org.my. Jadi, para hadirin perlu berhati-hati dan peka dengan apa yang dibaca melalui internet. Saya rasa setakat itulah pencerahan daripada saya. Saya kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada saudari panel pertama kita kerana sudi menjawab soalan yang diajukan oleh para hadirin. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 208 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, iaitu dengan mematuhi segala hukum hakamnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Oleh hal yang demikian, keprihatinan terhadap liberalisme dan pluralisme terhadap tema kebebasan dan keselamatan perlu diambil perhatian serta pengajaran oleh para ulama Islam, namun penjelasan perlu terus dilakukan agar ketergelinciran akidah dan pemikiran boleh dielakkan. Seterusnya, pandangan agama. Sebenarnya pada hari ini ada yang ingin mengajukan soalan kepada para panel kita?
Baiklah. Saudara Ahmad Aziz menanyakan apakah tujuan sebenar liberalisme ditubuhkan. Bolehkah saya memberikan soalan ini kepada panel kita yang kedua iaitu Nurul Huda untuk memberikan penjelasan dengan lebih lanjut. Sekejap soalan Aziz dulu. Internet pun lagi. Boleh saudara moderator. Terima kasih kepada moderator kita iaitu saudara Syarul dan juga kepada yang bertanya sebentar tadi. Apakah tujuan sebenar liberalisme ini ditubuhkan? Fahaman liberalisme ini ditubuhkan bertujuan untuk menjadikan sesebuah negara itu berlandaskan negara sekular. Apakah pula yang dimaksudkan dengan negara sekular? Negara sekular adalah negara yang tiada agama rasmi dan juga negara yang tidak menekankan tentang agama. Oleh itu, mula berlakunya kebebasan dan kesamarataan terhadap semua benda. Dalam pada itu, negara akan menjadi kucak kacir dan akan berlakunya LGBT. Sebagai contoh, mengapakah LGBT ini dilaksanakan? Hal ini kerana mereka menyatakan bahawa kita sebagai rakyat perlu mempunyai kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Oleh hal yang demikian, kita tidak boleh melakukan sesuatu perkara dengan mengikut kemahuan sebab dalam ajaran Islam juga kita patut ikut dengan perintah Allah dan ingkar dengan larangannya. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nampaknya masa demikian tadi rumusan buah bicara daripada semua ahli panel kita tentang fahaman liberalisme dan pluralisme. Secara natijahnya, fahaman liberalisme dan pluralisme amat penting. Oleh itu kita harus mengambil pendekatan penilaian yang berlandaskan kepada prinsip akidah dan pemikiran Islam. Saya ingin mengajukan soalan daripada ustazah yang berikan nama satu fahaman liberalisme di Malaysia dan nyatakan kes berkaitan liberalisme yang pernah memeriahkan suatu ketika dulu. Saya mengajukan soalan ini kepada saudari panel pertama kita, Farah Amirah, untuk menjawab soalan ini. Silakan. Izinkan saya menjawab soalan yang dipertanyakan oleh saudari Ustazah Hawa, iaitu satu fahaman liberalisme di Malaysia ialah semua parti politik arus perdana tidak mempunyai falsafah politik yang konsisten. Manakala pula iaitu di Malaysia pula ada pihak yang cuba mengatakan bahawa Pakatan Rakyat adalah liberal. Kedua-dua ini salah dan tidak melambangkan fahaman liberalisme yang klasik. Kerana di Malaysia semua parti politik arus perdana tidak mempunyai falsafah politik yang konsisten. Manakala di Amerika pula Parti Demokrat adalah Parti Sosialistis Demokrat. Liberalisme klasik adalah terma yang biasa digunakan di Eropah untuk satu falsafah yang dikenali sebagai liberalisme di Amerika Syarikat. Itu saja jawapan yang boleh saya ajukan untuk soalan ini. Sekian, terima kasih. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Sidang hadirin yang dihormati, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Terimalah salam dan salam bersantun, salam minta maaf dan salam yang minta ampun kerana mempunyai masalah teknikal seperti rangkaian yang slow, yang lambat. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir untuk menyaksikan forum kami ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.